Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Teacher harap kamu semua dalam keadaan sihat walafiat. Masih ingat teacher lagi? Ya, ini adalah Teacher Farhana yang mengajar kamu semua mengenai pendidikan fardu ain. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan belajar mengenai pendidikan akhlak. Tapi sebelum itu, kita haruslah membaca doa terlebih dahulu. Kamu semua sudah sedia? Bagus. Sedia? Mana tangan kanan? Mana tangan kiri? Okey. Sedia untuk membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahikanlah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bacaan Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bacaan Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq.
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. Bacaan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Bacaan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Mengucap dua kalimah syahadah. Ikut teacher.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ulang lagi sekali ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Lagi sekali, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bagus, Alhamdulillah. Adab dengan keluarga. Baiklah kamu semua, pada hari ini teacher akan mengajar mengenai topik yang baru, iaitu adab ketika bergaul dengan keluarga. Teacher percaya semua orang mempunyai keluarga. Teacher juga mempunyai keluarga sendiri. Kamu tahu apa itu keluarga? Baiklah, teacher akan terangkan. Keluarga ialah sanak saudara ataupun kaum kerabat yang mana terdiri daripada ibu dan ayah, datuk, nenek, bapa saudara, ibu saudara, adik-beradik dan sebagainya. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menjaga akhlak dan tingkah laku kita ketika bersama dengan keluarga. Tanpa membuang masa lagi, teacher akan berkongsi bersama kamu semua mengenai adab-adab ketika bergaul dengan keluarga. Yang pertama, memberi salam ketika bertemu. Contohnya di sini, sekiranya kita ingin menziarahi ahli keluarga yang lain, kita perlulah memberi salam ketika bertemu dan berjabat tangan. Adab yang kedua pula adalah berkasih sayang. Perkara ini seharusnya ditekankan di dalam keluarga, di mana kita seharusnya menyayangi ahli keluarga kita sendiri. Contohnya, kita tidak bergaduh dengan adik-beradik, tidak saling bermusuhan sesama ahli keluarga yang lain. Bagi perkara yang ketiga pula ialah bercakap dengan lemah lembut. Di sini kita dapat lihat sekiranya kita berjumpa dengan orang yang lebih tua di dalam ahli keluarga kita ataupun yang muda, kita seharusnya bercakap dengan lemah lembut. Tidak meninggikan suara ketika bercakap dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat. Baiklah, bagi adab yang keempat pula ialah meminta izin. Meminjam barang dari ahli keluarga masing-masing, kita seharusnya meminta izin terlebih dahulu. Bagi adab yang kelima pula adalah tidak bergurau secara kasar. Ini dapat dilihat melalui percakapan ataupun perbuatan di mana tidak elok sekiranya kita bergurau secara kasar ataupun berlebih-lebihan sehingga menimbulkan rasa tidak senang kepada ahli keluarga yang lain. Secara tidak langsung, ahli keluarga kita akan menjauhkan diri mereka daripada kita.
Bagi adab yang keenam pula adalah saling bantu-membantu. Ya, kita haruslah saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi dalam kalangan ahli keluarga kita sendiri. Contohnya, kita membantu ibu yang sedang memasak di dapur. Ataupun kita membantu adik-beradik kita mengemas rumah. Bagi adab yang ketujuh pula adalah menghormati yang tua serta menyayangi yang muda. Bagaimana menghormati orang tua ya? Begini, menghormati orang tua adalah dengan cara berkelakuan baik dan sopan di hadapan mereka. Selain daripada itu juga, kita perlulah menyayangi yang lebih muda. Contohnya, kita berusaha melindungi ahli keluarga kita yang lebih muda, seperti adik kecil. Dan bagi adab yang terakhir ialah memberi salam ketika berpisah. Di mana sekiranya kita ingin pulang dari menziarahi ahli keluarga yang lain, kita perlulah memberi salam sebagai tanda perpisahan. Baiklah, sekarang mari kita buat latihan bersama-sama. Teacher mahu kamu mengambil buku pendidikan akhlak dan mari buka pada muka surat 35. Sebelum itu, kita akan membaca arahan terlebih dahulu. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Mari kita lihat pada pilihan jawapan yang telah diberi. Abang, adik, kakak, ibu dan bapa. Mari kita lihat pada gambar yang telah disediakan. Ini adalah gambar ibu, gambar bapa, gambar adik, gambar kakak dan yang terakhir gambar abang. Di sini juga teacher turut menyediakan beberapa pilihan jawapan berdasarkan gambar yang telah diberi. Mari kita lihat. Yang pertama, ibu, bapa, kakak, abang dan yang terakhir, adik. Mari kita lihat semula pada gambar. Ini adalah gambar ibu. Yang manakah merupakan pilihan jawapan bagi gambar ibu? Adakah ini merupakan pilihan jawapan yang tepat? Ya. Betul. Mari kita ambil perkataan ibu dan isi di tempat kosong. I, B, U. Ibu. Ibu merupakan orang yang melahirkan dan menjaga kita sewaktu kita sedang sakit. Mari kita pangkal jawapan yang telah ditulis. Kita sambung pada gambar yang kedua pula. Ini adalah gambar bapa. Yang manakah merupakan pilihan jawapan bagi gambar bapa? Adakah ini merupakan jawapan yang tepat? Bukan. Bukan. Bagaimana pula dengan yang di atas? Ya. Betul. Mari kita ambil perkataan bapa dan isikan di ruangan kosong. B, A, P, A. Bapa. Bapa merupakan orang yang menyediakan keperluan kita sekeluarga. Bapa juga menyediakan tempat tinggal, makanan dan juga pakaian. Dan mari kita pangkal pada jawapan yang telah ditulis.
Sekarang kita akan lihat pada gambar yang ketiga. Ini adalah gambar adik. Yang manakah merupakan pilihan jawapan bagi gambar adik? Adakah ini merupakan jawapan yang tepat? Ya. Betul. Mari kita ambil perkataan adik dan isikan di tempat kosong. A, D, I, K. Adik. Adik merupakan ahli keluarga yang paling muda. Oleh itu, kita perlulah menyayangi dan melindunginya. Mari kita potong pada jawapan yang telah ditulis. Seterusnya, mari kita lihat pada gambar yang berada di bawah. Ini adalah gambar kakak. Yang manakah merupakan pilihan jawapan bagi gambar kakak? Adakah ini? Bukan. Bagaimana pula dengan yang ini? Ya. Betul. Mari kita ambil perkataan kakak dan isikan di ruangan kosong. K, A. K, A, K. Kakak. Kakak merupakan orang yang sentiasa menyayangi dan akan membantu sekiranya kita memerlukan bantuan ataupun pertolongan. Mari kita pangkah pada jawapan yang telah diisi. Mari kita lihat pada gambar yang terakhir. Ini adalah gambar abang. Adakah ini merupakan pilihan jawapan yang tepat bagi gambar abang? Ya. Betul. Mari kita ambil perkataan ini dan isikan di tempat yang kosong. A, B, A, and G. Abang. Abang merupakan orang yang menjaga dan melindungi keselamatan kita semua. Mari kita pangkah jawapan yang telah diisi. Baiklah kamu semua, oleh itu kita perlulah berbuat baik dan menghormati ahli keluarga kita dengan cara menyayangi dan melindungi mereka. Sekarang, mari kita sambung pada muka surat 36. Sebelum itu, mari kita baca arahan terlebih dahulu. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul. Mari kita lihat pada pilihan jawapan yang telah diberi. Memberi salam, bantu, membantu, meminta izin, menyayangi, lemah lembut. Di sini juga teacher turut menyediakan beberapa pilihan jawapan berdasarkan penyataan yang telah diberi. Memberi salam, bantu membantu, meminta izin, menyayangi, dan yang terakhir, lemah lembut. Mari kita lihat pada penyataan ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita hendaklah bercakap dengan tempat kosong bersama ahli keluarga. Yang manakah merupakan pilihan jawapan yang betul? Adakah ini merupakan pilihan jawapan yang tepat? Bukan. Bagaimana pula dengan yang ini? Ya. Betul. Mari kita ambil perkataan lemah lembut
dan tulis di tempat ruangan yang kosong. L-E-M-A-H, lemah. L-E-M-B-U-T, lembut. Lemah lembut. Kita hendaklah bercakap dengan lemah lembut bersama ahli keluarga. Mari kita pangkal pada jawapan yang telah diisi. Mari kita lihat pula pada penyataan ayat yang kedua. Kita hendaklah tempat kosong daripada ibu bapa sebelum melakukan sesuatu. Yang manakah merupakan pilihan jawapan yang betul? Adakah ini merupakan jawapan yang tepat? Bukan. Bukan. Bagaimana pula dengan yang ini? Ya. Betul. Mari kita ambil perkataan meminta izin. Mari kita tulis bersama-sama. M-E-M-I-N-T-A. Meminta. I-Z-I-N. Izin. Meminta izin. Kita hendaklah meminta izin daripada ibu bapa sebelum melakukan sesuatu. Mari kita pangkal pada jawapan yang telah diisi. Bagi penyataan ayat yang ketiga pula, kita hendaklah tempat kosong ahli keluarga kerana Allah. Yang manakah merupakan pilihan jawapan yang tepat? Adakah ini merupakan pilihan jawapan yang betul? Ya. Betul. Mari kita ambil perkataan ini. Perkataan menyayangi dan isi di tempat kosong. M-E-N Y-A-Y-A-N-G-I. Menyayangi. Kita hendaklah menyayangi ahli keluarga kerana Allah. Mari kita pangkal pada jawapan yang telah diisi. Seterusnya, kita akan lihat pada penyataan ayat yang keempat. Kita hendaklah saling tempat kosong sesama ahli keluarga. Yang manakah merupakan pilihan jawapan yang tepat? Adakah ini merupakan pilihan jawapan yang betul? Bukan. Bagaimana pula dengan yang ini? Ya. Betul. Mari kita ambil perkataan bantu-membantu dan isi di tempat kosong. B-A-N-T-U, bantu. M-E-M-B-A-N-T-U, bantu membantu. Kita hendaklah, pembetulan, membantu. Kita hendaklah saling bantu-membantu sesama ahli keluarga. Mari kita pangkal pada jawapan yang telah diisi. Mari kita lihat pada penyataan ayat yang terakhir.
Kita hendaklah tempat kosong ketika bertemu dan berpisah dengan ahli keluarga. Adakah ini merupakan jawapan yang tepat? Ya. Betul. Mari kita ambil perkataan memberi salam. Mari kita isi di tempat kosong. M-E-M-B-E-R-I, memberi. S-A-L-A-M, salam. Kita hendaklah memberi salam ketika bertemu dan berpisah dengan ahli keluarga. Mari kita pangkal jawapan yang telah diisi. Adab dengan jiran. Baiklah kamu semua, pada hari ini teacher akan berkongsi mengenai topik yang baru, iaitu adab berjiran. Teacher yakin kamu pasti mempunyai jiran, bukan? Kamu tahu apa itu jiran? Bagus! Jiran merupakan orang yang tinggal berdekatan dengan kawasan rumah kita. Sebagai orang Islam, kita perlulah belajar menghormati dan berkelakuan baik dengan mereka, walaupun dengan jiran yang bukan beragama Islam. Tanpa membuang masa lagi, teacher akan berkongsi dengan kamu mengenai adab-adab dengan jiran. Yang pertama, kamu hendaklah memberi salam ketika bertemu atau berjumpa. Contohnya, sekiranya kamu berada di kedai ataupun di taman permainan dan kamu terserempak dengan jiran, seelok-eloknya kita memberi salam kepada mereka. Adab yang kedua pula adalah menghormati jiran dan berbuat baik kepada mereka. Sekiranya jiran kita memerlukan bantuan ataupun pertolongan, kita seharusnya membantu mereka. Selain daripada itu juga, kita juga boleh berkongsi rezeki bersama mereka dengan berkongsi makanan dengan mereka. Bukankah perbuatan ini sangat baik? Adab yang ketiga pula adalah memenuhi jemputan jiran. Contohnya, sekiranya jiran kita sedang membuat majlis ataupun keramaian, kita haruslah memenuhi jemputan mereka. Namun, sekiranya kita tidak dapat memenuhi jemputan mereka, kita seharusnya memaklumkan terlebih dahulu. Bagi adab yang keempat pula adalah mendoakan jiran. Bukankah lebih elok sekiranya kita mendoakan kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan jiran kita, bukan? Bagi adab yang kelima pula adalah kita mengucapkan tahniah di atas kejayaan jiran. Contohnya, kita mengucapkan tahniah ataupun memberikan hadiah kepada jiran kita di atas kejayaan mereka, tidak kiralah sama ada dalam bidang pelajaran ataupun kerjaya masing-masing. Bagi adab yang keenam pula adalah menziarahi jiran yang sedang sakit. Perkara ini sangat dituntut dalam agama Islam. Kita perlulah membantu mereka sekiranya mereka memerlukan bantuan sewaktu mereka dalam keadaan sakit. Baiklah kamu semua, bagi adab yang ketujuh pula adalah memelihara pandangan ke rumah jiran. Kita sebagai jiran seharusnya bersangka baik dan berfikiran positif terhadap jiran kita. Jangan sesekali kita bersangka buruk mengenai mereka, ya. Bagi adab yang ke-8 pula adalah tidak menyakiti hati jiran. Kita seharusnya memelihara hubungan baik di antara jiran. Contohnya,
Kita tidak membuat bising sehingga mengganggu ketenteraman jiran yang lain. Selain daripada itu, kita jangan membuang sampah di kawasan persekitaran rumah jiran. Ini akan menimbulkan rasa tidak senang atau marah dalam hati jiran. Adab yang terakhir pula adalah bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada jiran sekiranya mereka mengalami masalah ataupun kesukaran. Contohnya, kereta jiran mengalami kerosakan. Kita boleh membantu dengan memberikan bantuan yang sewajarnya terhadap mereka. Baiklah, sekarang teacher mahu kamu mengambil buku pendidikan akhlak dan mari kita buat latihan bersama-sama. Teacher mahu kamu membuka pada muka surat 42. Mari kita baca arahannya dahulu. Warnakan gambar dan tulis semula ayat di bawah dengan kemas. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan jiran kita. Oleh itu, kamu perlulah mengambil pensel warna dan warnakan gambar ini dengan sebaiknya. Sekarang, mari kita tulis semula ayat yang berada di bawah ini dengan kemas. I N I. Ini. J I R A N. Jiran. S A Y A. Saya. Ini jiran saya. Jika dilihat pada gambar ini merupakan situasi gambar jiran yang baru sahaja berpindah dan dibantu oleh jiran yang lain. Teacher juga telah terangkan sebelum ini di mana kita perlu menghormati jiran dengan bersikap baik dan sentiasa bantu sekiranya mereka memerlukan bantuan ataupun pertolongan. Sekarang mari kita buka pula pada muka surat 43. Kita akan membaca arahan terlebih dahulu. Letakkan tanda betul untuk gambar adab dengan jiran yang baik dan pangkah untuk gambar yang tidak baik. Mari kita lihat pada gambar yang telah disediakan. Gambar yang pertama, ini adalah gambar seorang budak lelaki yang sedang membuang sampah di kawasan rumah jiran. Adakah ini merupakan gambar adab dengan jiran yang baik? Bukan. Bukan. Mari kita tandakan pangkah di ruangan ini.
Bagi gambar yang kedua pula, ini adalah gambar jiran yang sedang berkongsi makanan dengan jiran yang lain. Di mana sebelum ini teacher telah menerangkan kita perlulah bersikap baik terhadap mereka. Adakah ini gambar adab dengan jiran yang baik? Ya. Betul, mari kita tandakan di ruangan ini. Bagi gambar yang ketiga pula adalah terdapat seorang lelaki yang berasa tidak senang dengan jirannya yang berbuat bising. Adakah ini merupakan adab dengan jiran yang baik? Bukan. Betul, mari kita pangkahkan pada ruangan kosong ini. Kita perlulah menghormati jiran dengan tidak membuat bising ataupun mengganggu ketenteraman. Mari kita lihat pada gambar yang seterusnya. Memberi salam ketika bertemu. Teacher telah terangkan sebelum ini, sekiranya kita bertemu dengan jiran, maka kita perlulah memberi salam. Adakah ini merupakan gambar adab dengan jiran yang baik? Ya. Betul, mari kita tandakan pada ruangan kosong ini. Gambar yang seterusnya adalah jiran bersikap sombong dan tidak mesra dengan jiran yang lain. Adakah ini merupakan gambar adab dengan jiran yang betul? Bukan. Bukan, mari kita pangkah di ruangan kosong ini. Dan yang terakhir, menziarahi jiran yang sedang sakit. Adakah ini merupakan gambar adab dengan jiran yang betul? Ya. Betul. Mari kita tandakan di ruangan kosong ini. Aktiviti akhlak. Kawan-kawan, mari kita bermain permainan susun semula ejaan. Kawan-kawan, kita telah pun belajar mengenai adab dengan keluarga. Susun semula ejaan bagi perkataan ibu. I, B, U. Ibu. Mari susun semula ejaan bagi perkataan bapa. B, A, P, A. Bapa. Mari susun semula ejaan bagi perkataan adik. A, D, I, K. Adik. Kawan-kawan, mari kita bermain permainan soal dan jawab. Kawan-kawan, kita telah pun belajar mengenai adab dengan jiran. Sekarang, mari kita teka gambar apakah ini? Menziarahi orang sakit. Betul. Menziarahi orang sakit. Seterusnya, gambar apakah ini? Memberikan pertolongan kepada jiran. Betul. Memberikan pertolongan kepada jiran. Kawan-kawan, gambar apakah ini? Berkongsi makanan. Betul. Berkongsi makanan. Baiklah kamu semua, Teacher Farhana harap kamu dapat menyiapkan kesemua latihan yang telah teacher tunjukkan sebentar tadi. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Teacher harap kamu dapat mempelajari topik yang baru sebentar tadi dengan sebaiknya. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang nanti. Assalamualaikum. Bye.